Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Pelajaran kita dalam kitab Muqaddimah Aqidatul Muslimin yang ditulis oleh Syekh Tuan Guru Abdul Hadi Awang. Perbincangan kita daripada awal kitab, daripada sepatah kata dari pengarang. Jadi pengarang dia kata apa? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil wahidil ahad al-fardis samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah al-barrul karim ar-raufur rahim wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu al-hadi ila siratal mustaqim wad-da'i ila dinin qawim salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala sa'idin nabiyyin wa ali kullin wa sa'idis salihin wa as'aluhu subhanahu an ya'simani minaz zalal wa yukrimani bi ni'matil ikhlas wa yahdiyani sawa'as sabil amma ba'd. Jadi itu muqaddimah pengarang. Umat Islam menghadapi perkembangan baru dengan cabaran moden. Jadi benda bila kita baru, cabaran apa baru? Ya benda hak zaman dulu, cabaran zaman itu. Jadi setiap masa tu ada je cabaran dia, ada je halangnya dia. Yang berhadapan dengan akidah dan iman mereka. Maknanya ujian terhadap akidah dan iman itu bermula daripada setiap masa. Setiap Nabi dan Rasul alaihi wassalatu wassalam telah berhadapan dengan berbagai kerana orang zaman dia. Jadi setiap orang, setiap zaman itu ada kerana dia dan ada pelawannya dia. Mesti lah. Supaya juga dengan permainan, dulu budak-budak main berambak, main becok, tarik tali. Lah ni mana ada? Orang duk main game kan. Dia panggil game. Main tu Melayu. Game tu orang putih lah main tolak. Main tanya. Tanya ibu jari tu. Ianya berbeza dengan ketika umat ini menghadapi kebanjiran falsafah asing yang diterjemahkan. Zaman dulu sibuk dengan pemikiran falsafahan sehingga melahirkan pahaman Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah dan sebagainya, sehingga ilmu akidah yang murni dapat dipertahankan. Mana ulama-ulama zaman itu berpasangasi dengan golongan-golongan yang Mu'tazilah yang menggunakan akal ini. Sesungguhnya itulah janji Allah Subhanahu wa taala kepada Islam dan penganutnya. Maka lenyaplah segala yang batil. Mana ulama kita ni berjuang. Setiap zaman itu ada perjuangan. Sehingga kita dapat mewarisi yang hak daripada Allah. Tetapi pertarungan di antara iman dan kufur, hak dan batil, tidak terhenti sekadar itu sebagai suatu kelebihan kurniaan Allah kepada orang-orang yang beriman. Maknanya, hak dengan batil ni dia akan berlawan sama. Sebab kalau tak ada orang batil, orang hak ni pula nak boleh pahala lagu mana? Tak ada perlawan ni. Duduk dia. Tak boleh. Dia kena berlawan, kena berdepan sama. Agar penentang-penentang lebih melayakkan diri mereka menjadi penentang dan mempunyai peluang yang banyak untuk sedar dan insaf. Bila berlawan ni, dia akan ada lah. Zaman pemujaan patung dan berhala, menyembah syaitan dan jin yang dipuja sudah banyak penjelasan untuk memahaminya. Dulu kita tahu dah, patung ni, orang Islam tahu belakang dah. Benda tu, sah dah kalau pergi sembah dia rapi. Payah dah tu. Kau tak payah lagi. Payah dah. Menyembah syaitan, hidup main pantai kayu. Hak payah tu payah. Hak tak payah tu. Tabik lagi. Tabik lagi. Dan jin yang dipuja sudah banyak penjelasan untuk memahaminya. Begitu juga tentang Mu'tazilah. Mu'tazilah pun ulama dulu belawai habis dah. Tulis kitab. Macam-macam benda dah. Kitab yang ditulis Imam Ghazali dan lain-lain imam telah berdepan dengan dia orang ni. Jabariyah, Qadariyah dan sebagainya sudah cukup untuk dimengertikan. Maknanya kitab tu banyak, cuma kita tak faham tu cerita lain. Kita tak belajar dia. Tetapi ideologi moden, teori-teori dan falsafah-falsafah yang memuja kebendaan sebagai patung bentuk baru mengubahkan sum'ah dengan nama pesta-pesta. Jadi dulu orang panggil pemujaan, apa dia panggil bahasa jenis jamu ayat tengah padan ni? Apa dia? Jamu.
Lo ni tak panggil jamu dah, dia panggil pesta pula. Dia nama lah itu kan nama. Sesungguhnya mengelirukan banyak orang yang mengaku Islam tanpa disedari atau memang disedari telah bertindak ke peringkat melampaui batas-batas iman dan tauhid dan terpelenting ke dalam batas-batas kufur, syirik dan nifak. Wal'iyazbillah. Maknanya bila kita tak tahu, kita gitu juga orang. Gigi rupanya orang nganyi ke Islam. Kita gigi tepuk tangan juga dalam tu. Jadi kita lagi tanya. Saya, kata pengarang ini, Syekh Abdul Hadi, kemukakan kepada saudara-saudara muslimin dan muslimat yang saya kasihi, sekadar kemampuan yang ada dengan memohon penuh taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala agar dibuka cahaya kebenarannya, menembusi hati-hati yang sentiasa berbalik-balik dan berubah-ubah sikap dan pegangan. Jadi itu doa dia. Mudah-mudahan kita harap berlaku itulah. Supaya mereka melalui jalannya yang mustaqim, yang betul, dan iltizam maknanya ikut dengan perintahnya, di samping rela berkorban demi menegakkan kalimah Allah. Jadi orang dulu korban, mati diri habis dah. Jadi puak kitanya korban dengan apa? Jadi kita tengoklah setakat mana yang kita boleh. Yang kita boleh. Lalu ni korban dengan diri, mungkin kita sudah tidak ada jihad peperangan, tapi korban banyak lagi. Dengan mata kita boleh korban, dengan mulut kita boleh korban, dengan tangan kita boleh berkorban. Masa kita berkorban. Pergi ke sana ke sini, menulis sana sini untuk memberi penerangan. Apabila segala-galanya berpunca dari iman, yang disebut juga akidah. Iman tu orang panggil, ataupun akidah mana simpulan iman. Akidah tu mana simpulan. Dia sipu ni sipu mati. Dia lekat dalam hati. Bahkan menjadi asasnya. Fahamlah kita betapa perlu iman dan akidah itu di dalam mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Jadi punca kitanya, orang panggil paksi. Pelunggu kita duduk mana? Duduk di iman. Kalau iman tu mantap kuat molek, berkawan gonjal main-main cabut. Tak cabut. Tapi kalau email lemah tak ada gonjal, tepih begitu, tumbas dah. Itu dia panggil iman tu punca dia. Jadi betapa perlu iman dan akidah itu dalam mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat, maka saya kemukakan kitab ini yang berjudul Aqidah Al-Muslimin untuk renungan bersama. Kitab ini membicarakan tentang akidah, rukun iman dan perkara-perkara yang berkaitan dengannya. Ianya bermula dengan batas-batas iman dan kufur. Untuk dipahami secara ringkas tentang ta'rif dan huraiannya sebagai ilmu dan amaran. Agar tidak melampaui batas-batas iman dan Islam, semoga kita tidak termasuk di kalangan orang-orang yang menyesal pada hari kemudian. Amal dan sumbangan yang dibina di atas iman sahaja menjadi pembela sebenar di hadapan Qadi Rabbul Jalil. Jadi amal kita sajalah yang diambil kiranya pada hari kiamat nanti. Moga lain itu, kalau baik, alhamdulillah. Yang tak baik itu jadi bala atas kita. Di dalam menjelaskan rukun iman, beriman kepada Allah, Rasul, malaikat, kitab-kitab, hari akhirat, qada dan qadar. Saya hanyalah memberi penekanan kepada kitab Allah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jadi manhaj kitab dia ni senang ya. Dia mari ayat Quran, gua mari hadis. Hak lain-lain itu nanti dulu. Biar lekat hak ni dalam kepala dulu, baru kita pergi ke perbahasan-perbahasan yang lebih panjang. Kalau nak pergi masuk panjang dah, hak pendek pun tak kemah lagi. Selalu orang panggil. Selalu. Jadi kita kena kemah hak ni dulu, barulah kita pergi hak lebih panjang. Dengan tidak memanjangkan hujah fikiran manusia dan falsafah mereka, sebagaimana menjadi kelaziman dalam perbincangan ilmu akidah ini. Sehingga kita kehilangan punca dan tidak memahami hubungan akidah dan iman dengan realiti yang ada. Dengan itu kita hanyut bersama-sama arus yang mencabar akidah yang sebenar, walaupun di tengah perbincangan ilmu aqaidul iman. Jadi kita tak berpijak di bumi yang nyata. Kita pergi bicara benda hak tak ada dah contohnya. Sedangkan kita tidak berpaksi kepada benda yang ada depan mata kita. Dalil-dalil kita orang dalil tak tahu mana. Sedangkan dalil yang asli Al-Quran ada dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ada. Di dalam menjelaskannya juga saya merojokkan. Saya itu makna penulis lah tu. Merojokkan kepada hujah yang pernah dikemukakan oleh alim ulama mujaddidin dan mujahidin. Mujaddidin itu tanda tu ulama-ulama yang telah membuat reformasi, pembaharuan
kepada ajaran agama. Bukan buat mari agama baru, jangan salah. Mujaddid di mana bukan buat mari agama baru. Agama yang sudah ada. Tetapi memperbaharui balik. Cara pemikiran, cara pengolahan, cara mengajar, itu dipanggil mujaddid. Maknanya ulama-ulama yang telah memperbaharui balik ajaran agama ini. Ajaran itu tetap dalam Quran hadis. Tak punya jauh dekat orang. Itu mujaddid. Mana sebagaimana dalam hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebut, Allah Taala akan bangkitkan setiap satu kurun, satu abad itu ada seorang yang mujaddid yang memperbaharui balik gerakan pelajaran agama ni. Akan ada. Jadi dan mujahidin. Mujahidin ni orang jual betul-betul lah ni. Di kalangan salaf dan pengikut-pengikut mereka yang berterus terang membetulkan penyelewengan akidah di zaman masing-masing. Kalau salaf tu maknanya ulama-ulama yang terdahulu. Biasanya orang sebut ulama-ulama yang di kurun yang ketiga sampai ke atas itu dipanggil ulama salaf di kalangan sahabat, tabi'in, dan juga setengah ulama memperluaskan makna salaf itu kepada ulama-ulama yang walaupun mutaakhir tapi mempunyai cara pengajaran dia seperti ulama yang terawal. Pegang dengan Quran, pegang dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak banyak campur tangan dengan kata-kata orang lain. Kata-kata ulama itu sebagai menyokong, memperjelaskan apa yang ada dalam dua sumber yang asal. Itu maknanya. Jadi mereka yang mujaddidin dan mujahidin di kalangan salaf dan pengikut mereka yang berterus terang membetulkan penyelewengan akidah di zaman masing-masing. Jadi orang itu telah khidmat dah. Telah buat dah. Dengan tidak takut dan gentar, melainkan Allah Subhanahu Wa Taala saja. Tak takut dia orang ni kecuali takut Tuhan. Kita ni banyak sangat takut. Takut Tuhan tu takut dosa. Takut kau orang pun dua juga. Takut orang kata. Mana ustaz tak boleh royak benda-benda ni? Takut orang kata. Ni penyakit juga ni. Bagi anak sendirilah. Ambo sendiri pun rasa lemah lagi dalam bab ni. Tak berani nak depan ni pasal takut orang kata. Bimbang. Ini kita tak kata orang lain ni, kata kita sendiri dah. Kan ustaz tak berani nak royak benda-benda ni. Takut orang kata. Lagu tu. So lagi takut kena tukar. Ni berat lagi. Ni berat lagi. Takut kena tukar, takut kena buat kerja. Hak ni pun. Jadi nak oyaknya hatu zaman moden lagu lain pula. Lagu lain pula. Hatu zaman dulu takut ketemu kayu. Takut ketemu kayu. Tak boleh kes itu tunggu. Nak lalu kau ni kena ayah panggil dulu. Takut zaman dulu ni. Lain pula takut. Kau duduk dia tu. Takutnya tu kadang takut dia takut lagu lain. Jadi setiap takut adalah musim dia tu takut. Jadi walau macam mana pun ulama-ulama dulu ulama al-ummah ini tak takut. Sultan ulama Izzuddin bin Abdul Salam yang selalu kita sebut nama dia ni orang sangat hebat. Bukan sangat takut, bangun pelawai dengan pemerintah. Dia qadhi, bangun lawan. Lepas tu istihar lalu pecah jawatan dia. Pecah dia. Aku bukannya nak kerja kerana jawatan. Enggak nak jumpa lagu ni putih-putih mata lah lama kita hari ni. Orang yang berani. Tak tahu hari ni sore kena pecah, sore ustaz kena pecah, 100 mari minta. Itu ya orang tak heran tu. Awak nak lawan ni. Tak. Assalamualaikum balik. 100 lagi esok borai isi. Nak penuh jawatan. Ulama tu bila sore kena pecah, habis satu ulama. Akak barang belakang. Nak tobik daripada negeri, nak hidup lain. Nak ikut Izzuddin bin Abdul Salam. Sehingga demo kata, dalam kitab sejarah beritahu, kedai roti tutup. Orang jual roti di jalan tu, kedai nasi kita ni tutup. Dia tak nak pergi ke mana ni? Duk siap barang, nak ikut Syekh Izzuddin bin Abdul Salam keluar daripada negeri ni. Kerana negeri yang tidak mengamalkan perintah Allah ni, negeri tak ada kebaikan. Apa aku nak menegur di sini? Nak pergi juga. Orang jual roti zaman tu pun berani kerana Allah SWT. Zaman kita lah ni, sore letak jawatan, sore kena pecah, 100,000 mari. Nak penuh jawatan tu. Jadi hari apa? Ni dia bahaya. Allahu Akbar. Kalau kita tengok secara umat dulu, sangat dahsyat. Mereka tidak takut dan tidak gentar, melainkan akan Allah Subhanahu Wa Taala saja. Mudah-mudahan kita mendapat berkat dan manfaat daripada mereka yang beramal dengan ilmu yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada mereka. Seterusnya saya mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya menjadikan usaha ini dan sahabat yang memberi pertolongan untuk menyebarkannya sebagai usaha yang paling ikhlas kerananya dan sebagai sumbangan jihad
untuk meninggikan kalimahnya. Seterusnya saya mengharapkan para pembaca tidak lupa untuk mendoakan kepada saya, kedua ibu bapa saya, para guru, keluarga dan sahabat di kalangan mukminin dan muslimin. Rabbighfirli wa li walidayya wa li masyayikhi wa asatidati wa li jami'il muslimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kita ini ditulis di Masjid Rusila pada 21 Jumadil Tsaniyah tahun 1404. 24 hari bulan Mac tahun 1984. Berapa tahun dah perbezaan kita dengan kita ni? Kita ni ditulis 24 hari bulan 3 tahun 84. Berapa puluh tahun? Lain 2010. 20 ni tahun. Ada? 80? 94, 2004, 20 ni tahun dah kita ni. Kita ucap jazakallahu khairah kepada penulis ini, dan kita juga yang membaca ini mudah-mudahan akan diberi pahala dan ganjar oleh Allah SWT, kerana memahami ilmu akidah ini suatu perkara yang asas dalam agama. Mantap hak ni, mantaplah kekuatan kita. Lemah iman, lemah kepahaman kita tentang akidah, iman kita pun goyah. Macam tiada orang panggil. Ikut angin tiup. Tiup kau ni, jalan kau ni. Tiup alih ni, pusing kau ni. Dera dia dia kan? Tak ada dia. Habis tinggal cari. Itu dia. Jadi itu di antara perkara yang besar yang perlu kita kena sedar dalam mukadimah kita ni. Kita masuk kepada bab yang kedua, ialah tentang pentingnya Islam. Pasal apa Islam ni penting sangat? Manusia di dalam adalah sebahagian daripada makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun dibekalkan dengan akal yang dapat membezakan dan memahami sesuatu, tetapi lemah untuk mengetahui hakikat kejadiannya. Mengapakah dia dicipta dan di manakah kesudahannya? Oleh itu Allah Subhanahu Wa Taala tidak membiarkannya sahaja. Jadi Allah Taala dia buat kita. Bila dia buat kita, dia tahulah mana lemah kita ni. Tahu tak tahu? Tahu, kita yang berasa kita kuatnya. Berasa kita kuat. Dia bagi akal, tapi ada nafsu. Bila bertembur antara akal dengan nafsu ni, kadang-kadang kita tak boleh nak buat perimbangan, tak boleh nak buat, tak ada neraca tengah. Nak timbang lagu mana, hak mana betul, hak mana salah, tak ada. Maka Allah Taala buat mari agama. Tak sini ni panduan hidupmu berdasar pada syariat aku. Tubik daripada garisan ni sesat. Tak jumpa jalan. Walaupun akal kata hak ni molek, betul hak ni molek. Tapi akal sendiri nak jaga tak ada. Tak ada. Akal nak jaga dia tidak ada. Maka Allah Taala tidak biarkan hamba dia ni, orang panggil terumbang-ambing ke sana kemari tanpa panduan, maka diberinya Al-Quran, diberi di atasnya Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam. Dengan akal kurnian Allah Subhanahu Wa Taala, manusia cuba mengkaji alam ini, kedudukan dan matlamatnya. Tetapi dengan akal sahaja, manusia tidak dapat mengatasi kelemahan yang sedia ada pada dirinya. Tak mungkin. Akal tidak mampu memahami sesuatu yang di luar batas kemampuannya tanpa petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita melihat betapa mereka yang bernama ahli-ahli falsafah ketuhanan, yang kononnya dengan membelakangkan wahyu ilahi, telah meletakkan manusia yang mulia kejadiannya mengabdikan diri kepada sesama manusia. Inilah akibatnya. Akibatnya, kita akan jadi hamba abdi kepada manusia. Kebendaan, hayawan, kayu, batu, dan perkara-perkara gaib yang diada-adakan. Jadi kita akan jadi hamba benda-benda. Dengan akal sahaja. Tidak cukup bagi manusia untuk membezakan di antara baik dan buruk menurut fitrah insaniah yang sebenar. Mana fitrah ni, mana kejadian asal kita sebagai manusia. Di samping itu terdapat perkara-perkara gaib, al-ghaibiyat, yang hanya dapat diketahui melalui wahyu dan syarak. Seperti beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan sifat-sifatnya yang maha tinggi dan maha sempurna, beriman dengan malaikat, hari akhir, hari kiamat, kebangkitan dan lain-lain. Semua benda ni boleh mikir dengan akal. Tak boleh fikir. Hari akhirat mana orang akal tu? Orang yang mikir akal tak ada. Pasal itulah dia atas dunia ni kerja dia, nak kaya, nak makan, nak hidup sedap. Tak mikir ke benda hak ke dia. Nak mikir apa benda tak ada dalam akal. Kita sendiri kalau tidak terima benda ni daripada Allah dan Rasul, boleh tahu.
syurga neraka? Boleh tahu? Tak boleh tahu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Maha Adil lagi Maha Bijaksana. Di mana manusia yang ditugaskan menjadi khalifah dengan segala kelayakan yang ada pada mereka tidak dibiarkan begitu saja. Adanya manusia itu penting untuk memikul amanah di muka bumi yang menjadi tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Manusia perlu dibimbing sama ada bagi dirinya juga peranannya yang besar itu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan manusia dan bumi tempat kediamannya. Juga pencipta segala bahan-bahan alam yang mempunyai hubungan dengan manusia itu. Tidak membiarkan manusia begitu saja. Di antara keadilan Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi terhadap manusia yang memikul amanah di dunia dan bertanggungjawab di atas apa yang dilakukan, maka diturunkan ajaran yang mengatur seluruh fitrah mereka dengan meliputi rohani, jasmani, individu, masyarakat, moral dan material. Material itu mata benda lah. Juga dijelaskan perbezaan antara petunjuk dengan kesesatan, hak dan batil, yang memberi manfaat dan mudarat, dan seterusnya natijah daripada apa yang dilakukan oleh mereka, sama ada ke syurga atau ke neraka, wal'iyazbillah. Tak gila dah kita. Dua tiada dia. Syurga, neraka. Alhamdulillah. Ajaran yang dipanggil Islam menjadi penyuluh bagi manusia mengenal Tuhan, pencipta alam, termasuk juga manusia. Agar kepadanya sahaja diabdikan diri dan petunjuknya sahaja yang membawa kebahagiaan di awal dan di akhir kehidupan kita. Allah Subhanahu wa taala melahirkan para anbiya alaihimussalatu wassalam untuk mengajak manusia dan juga memimpin mereka sejak Nabi Adam alaihissalam bersama-sama keturunannya yang pertama dan diteruskan oleh nabi-nabi yang lain alaihimussalatu wassalam hingga kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi akhir zaman. Islam dibawa oleh rasul-rasul untuk menyelamatkan manusia agar tidak terpesong dari jalannya yang sebenar. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kana an-nasu ummatan wahidah fab'atha Allahu an-nabiyyina mubashshirina wa mundhirina wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqq liyahkuma bainan nasi fima ikhtalafu fihi وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Surah Al-Baqarah ayat 213. Maksudnya, manusia itu adalah umat yang satu. Jadi asalnya manusia ni semua ikut ada belakang. Ikut agama Allah Ta'ala saja. Setelah timbul perselisihan, maka Allah mengutuskan para nabi. Jadi bila dia ni banyak kurun dah, marilah nabi lain dihantar oleh Allah SWT. Sebagai pemberi khabar gembira dan pemberi peringatan, dan Allah menurunkan bersama mereka kitab dengan benar untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Tidaklah berselisih tentang kitab itu, melainkan orang yang telah didatangkan kepada mereka kitab. Orang yang balas sama sendiri ni, orang yang ada kitab dah. Iaitu setelah didatangkan kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata, kerana dengki. Ni penyakit bahaya, penyakit dengki. Bukan tak boleh terima dia kata, tapi dengki. Kerana dengki antara mereka sendiri, maka Allah memimpin orang-orang yang beriman kepada kebenaran yang mereka perselisihkan itu dengan kehendaknya. Dan Allah selalu memberi petunjuk kepada orang-orang yang dikehendakinya ke jalan yang lurus. Jadi ayat ni, ayatnya manusia ni akan berselisih. Bila selisih nak macam mana? Mesti kita balik pada paksi petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Ayat tersebut menyatakan bahawa manusia itu pada asalnya mengikut petunjuk dinil haq, agama sebenar. Kemudian mereka bertelingkah, lalu melakukan kejahatan di bumi dengan menentang jalan yang sebenar, kerana ada di antara mereka menciptakan jalan sendiri. Oleh kerana kekufuran dan tipu daya syaitan menyebabkan mereka lupa atau sengaja mengelupakan jalan Allah Subhanahu wa taala,
Lalu Allah Subhanahu wa taala melahirkan para anbiya, nabi-nabi untuk mengembalikan mereka ke jalan yang sebenar di samping memberi khabar gembira dan peringatan. Mana kerja nabi ini nak mengembalikan manusia ke jalan yang benar dan nak mengajak mereka balik semula kepada jalan yang asal. Menurut riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, bahawa jarak masa di antara Nabi Adam dengan Nabi Nuh alaihissalam ialah 10 kurun. Satu kurun berapa tahun? 100 tahun. Mana 10 kurun? 1000 tahun. 10 kurun. Dalam jangka masa itu manusia masih berada dalam jalan yang benar. Sehinggalah berlaku penyelewengan. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengutuskan Nabi Nuh alaihissalam dan diikuti selepasnya dengan rasul-rasul yang silih berganti dengan syariat Allah Subhanahu wa taala menurut keperluan umat dan masa. Sehinggalah dibangkitkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk seluruh pelosok dunia dan setiap masa sebagai nabi penyudah, khatamun nabiyyin, ketika suasana benar-benar memerlukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menghadapi dunia akhir zaman dengan ciptaan baru yang mencabar seluruh kehidupan di bumi Allah Subhanahu wa taala ini. Jadi cerita dalam ayat ni Ibnu Abbas mengatakan bahawa di antara Nabi Adam dengan Nabi Nuh 10 kurun. Apanya orang ni sembah Allah Taala sahaja. Sembah Tuhan saja. Lepas tu syaitan mula masuk. Nak buat lagu mana nak kecek buat ni? Macam mana nak buat? Dia masuk secara baik-baik. Dia kata, orang yang mati mari dalam kapur ni tok guru kita ni. Orang yang paling baik sekali, yang perlu kita kena ingat jasa dia. Kena ikut cara dia beribadat kuat. Patung nak lagu nak ingat, buat patung. Buat patung letak tepi pintu tangga masjid, tangga surau. Bila orang nak mari masjid, gosok, Tok Imeh. Tok Ayah. Dialah dulu mengajar kita. Dialah dulu suruh kita baik. Bila tinggal ke dia, tinggal ke ajaran dia. Masuk maya. Mati generasi pertama hok kena Tok Ayah. Mari hok rombongan yang kedua, saya royak. Tok Ayah mu dulu buat patung ni. Sebab dia ni terlalu baik ni, terlalu tu. Tak apa lagi. Mari generasi kedua tu tahu satu. Tujuan patung ni orang buat, kita sayang ke dia. Bila sayang dia kena sembah. Maka bermulalah manusia sembah kepada patung. Jadi penyembahan syirik di atas muka bumi. Mari daripada mana? Mari daripada pemujaan. Jadi orang kena tak sembah lah. Dia tahu Tok Ayah ni nak suruh ingat ya. Nak suruh ingat. Mari anak yang kedua pun ingat kau. Mari awak juga tak tahu apa satu. Saya kata, Tok Ayah mau buat patung dulu untuk disembah. Jadi kalau kita tanya tentang sejarah berlakunya syirik atas muka bumi ini, penyembahan berhala ni mari mana? Mari daripada pemujaan. Puja kau orang-orang saleh ni yang menyebabkan manusia akhirnya terpesong. Pada waktu itulah Allah Taala utuskan Nabi Nuh alaihi salam mari nak betul balik orang ni daripada sembah berhala kepada sembah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bila kita balik pada kita ni, berlaku ke tak berlaku benar? Berlaku. Asalnya kita bukan nak sembah. Bukan nak sembah. Hormat kata guru, hormat. Akhirnya bukan sekadar hormat. Pak dia mati, dia duduk kubur lagi. Tok Ayah, ambo susah ni hari ni, tolonglah. Jadi mula. Berlaku tak berlaku? Jadi itu pasal itulah kita kena sentiasa kembali gilak balik iman kita ni supaya kita faham hak ni salah, hak ni betul. Dan punca kejadian penyembahan berhala atau muka bumi kerana pemujaan. Pemujaan hari ni pun berlaku kerana kita terlalu memuja tokoh. Orang ni keramat ni, keramat. Bila keramat kat orang ni buat mari, Allah hamba ni kalau boleh apa-apa nak pergi sembelih ayam putih dekat kubur Tok Ayah. Berlaku tak berlaku? Mandi. Buah panji. Buah berjaga dekat kubur. Jadi ya maknanya cerita ni kita tahu belakang. Orang kita tua ni tahu belakang penyakit ni. Dalam kampung-kampung pun ada, dalam masyarakat ada. Maka inilah usaha pendakwah, usaha kita ni mesti mengembalikan manusia ni kepada menyembah Allah SWT saja, jangan duk puja benda-benda lain. Kita hormat kepada tok ahli kita hormat, tapi jangan sampai pergi tok keramat, jangan sampai bila dia keramat kat pas kubur lagi. Pergi mandi dekat kubur lagi. Allahu Akbar. Jadi
cerita-cerita realiti, cerita benda gini, inilah benda yang perlu dihapuskan. Jadi insya-Allah mudah-mudahan dengan kita belajar ilmu akidah ini, kita akan tahu mana batas, cakap mana boleh, dan mana yang tak boleh. Semoga iman kita ni dimantap oleh Allah SWT, dan kita hidup dalam beriman, mati dalam keadaan kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin.